Hai adik-adik semua. Jumpa lagi bersama dengan Cikgu Hayati dalam latihan sains Kota 2. Untuk kali ini, Cikgu akan terangkan set 1 soalan nombor 5. Jangan ke mana-mana, kita akan belajar sebentar lagi. Baiklah murid semua, dah bersedia untuk menjawab soalan nombor 5? Jom kita baca soalan bersama-sama dengan Cikgu. Pek rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Soteswari. Dia menyimpan 3 ketul daging di tempat yang berbeza dan mempunyai suhu yang berlainan. Okay, seperti rajah di bawah ni lah. Okay, iaitu daging P, daging Q dan daging R yang disimpan di tempat yang berbeza dan pada suhu yang berlainan. Iaitu suhu P 30 darjah Celsius disimpan mungkin pada suhu bilik biasa, dibiarkan di atas meja. Manakala daging Q disimpan dalam peti sejuk yang bersuhu negatif 5 darjah Celsius dan daging R disimpan dalam peti beku iaitu negatif 10 darjah Celsius. Baiklah murid, sebelum kita terus menjawab soalan, murid-murid perlulah mengenal pasti ataupun mencari kata kunci ataupun maklumat yang terdapat dalam soalan 5 ini. Iaitu, Soteswari menyimpan 3 ketul daging di tempat yang berbeza dan juga suhu yang berlainan. Kita gariskan dulu. Dan yang penting murid kena kenal pasti 3 pemboleh ubah. Okay. Untuk soalan kertas 2, tidak lari daripada murid akan cari dulu 3 pemboleh ubah. Sebab kadang-kadang tu soalan pemboleh ubah ni akan berkait antara satu sama lain. Sekiranya salah satu salah akan mengakibatkan jawapan-jawapan soalan berikutnya akan salah juga. Baik, dalam soalan ini kita kenal pasti apakah pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu ringkaskan dengan PUMA, pemboleh ubah dimanipulasi, PUM, dan pemboleh ubah bergerak balas, PUB. Baik, cuba murid perhatikan ini. Suhu. Okay, perkataan suhu. Suhu yang berlainan. Iaitu P 30 darjah Celsius, Q negatif 5 darjah Celsius dan R negatif 10 darjah Celsius. Baik, kata kunci dia ialah suhu berlainan. Jika murid mengikuti sesi pembelajaran cikgu sebelum ini, cikgu ada terangkan bahawa sekiranya ada perkataan berlainan atau berbeza, ini dia boleh jadikan sebagai panduan kepada murid. Okay, bahawa ini adalah sebagai pemboleh ubah dimanipulasi atau PUM, iaitu suhu. Sebab kita tahu suhu ini memang berbeza. Okay, di tempat yang berbeza suhunya ialah berbeza. Baik, seterusnya cuba murid-murid perhatikan perkataan daging. Okay, sepanjang penyiasatan ini, Soteswari menggunakan daging sebagai bahan untuk diuji kaji. Okay. Contohnya mungkin menggunakan daging lembu. P daging lembu, Q pun daging lembu dan R pun daging lembu. Okay. Semuanya adalah sama. Dan yang sama ini kita jadikan sebagai pemboleh ubah dimalarkan atau PUMA. Okay. Seterusnya kita cari pemboleh ubah bergerak balas. Baik, cuba murid perhatikan daging P. Daging P akan rosak selepas 1 hari. Daging Q akan rosak selepas sebulan. Dan daging R akan rosak selepas 5 bulan. Baik, oleh itu, apakah yang kita nak tengok sebenarnya ni? Apakah yang kita nak siasat? Hasil penyiasatan kita nanti apa? Baik, murid nampak Okay, ini adalah hari, bulan. Kita nak tengok berapa lama ataupun tempoh daging-daging ini dapat disimpan pada suhu yang berbeza.
Okey, kita nak tengok tempoh ataupun masa daging dapat disimpan pada suhu yang berbeza ini. Inilah kita katakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Hasil di akhir dikaji kita nak tengok tempoh ataupun masa daging ini dapat disimpan. Okey, kita dah kenal pasti pemboleh ubah. Jadi, bolehlah kita tengok soalan A, 5A. Jom kita tengok bersama-sama soalan 5A. Baik, untuk soalan 5A, lengkapkan jadual di bawah berdasarkan maklumat dalam rajah di atas. Okey, kita akan lengkapkan jadual ini berdasarkan gambar rajah yang kita dah lihat ataupun yang kita dah kaji sebelum ini. Baik, kita masukkan sahaja maklumat-maklumat yang berkaitan. Di sini yang diperlukan ialah suhu. Baik, tadi kita dah tengok bahawa daging P diletakkan pada suhu 30 darjah Celsius. Baik, di sini dah ada ukuran unit. Okey, sudah diletakkan ukuran unit. Jadi, murid tidak perlulah meletakkan darjah Celsius di sini. Okey, tak perlu lagi. Sekiranya di sini tidak ada ukuran unit dia, maka murid perlulah letak ukuran darjah Celsius di sini ya. Letak macam ni. Okey, oleh kerana di sini dah ada, tak perlu lagi lah. Okey, baik. Manakala Q negatif 5 darjah Celsius dan R negatif 10 darjah Celsius. Dan tempoh masa daging dapat disimpan. Okey, tadi kita dah lihat bahawa tempoh daging untuk P dapat bertahan selama 1 hari sahaja. Manakala Q 1 bulan dan R ialah 5 bulan. Baik, murid-murid perasan ke tidak? Okey, di sini kita ada perkataan suhu. Okey, ada perkataan suhu. Okey. Ini ialah sebagai PUM. Ingat tadi, cikgu dah terangkan sebelum ni, ialah ini sebagai PUM, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Dan tempoh masa daging dapat disimpan ialah PUB. Okey, ini ialah PUB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, murid dapat menjawab dengan betul. Okay, murid akan mendapat 1 markah. Okay, 1 markah. Sekiranya 1 salah sahaja di sini, automatik murid-murid tidak akan mendapat markah. Sebab itu kena semasa menulis maklumat ini, sila tulis dengan berhati-hati dan jangan cuai. Sekali berlaku kecuaian, salah satu mengakibatkan murid-murid tidak akan mendapat markah. Okey, faham ya? Okey, kita pergi kepada soalan 5B. Baik, untuk soalan 5B, nyatakan satu hubungan antara suhu dengan tempoh masa daging dapat disimpan. Baik, yang ni cikgu dah terangkan tadi bahawa soalan ini berkaitan antara satu sama lain. Tapi pada awal-awal tadi kita dah cari. Itu pentingnya kita cari maklumat pemboleh ubah terlebih dahulu. Sebab hubungan di sini akan membawa ataupun memerlukan murid semua mengaitkan antara pemboleh ubah dimanipulasi iaitu suhu dan juga pemboleh ubah bergerak balas iaitu tempoh masa daging dapat disimpan. Baik, kata kunci soalan ini ialah hubungan iaitu antara suhu dan tempoh masa daging dapat disimpan. Okey, cikgu biasa ingatkan murid-murid bahawa selalulah biasakan diri di sini kita membuat catatan sebagai PUM dan di sini ialah sebagai PUB. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Baik, kita tengok hubungan dia.
Apakah hubungan? Mana jadual tadi ni Okey. Sebelum kita menjawab hubungan, kita kena kenal pasti pola. Pola bagi suhu iaitu pemboleh ubah, manipulasi. Cuba murid tengok. Okey. Angka 30, -5, -10. Apakah pola bagi suhu ataupun corak? Okey. Kalau murid cikgu biasakan mereka membuat anak panah. Jadi nampaklah. Okay, ada setengah sekolah ataupun guru dia meminta ataupun melatih murid membuat tanda simbol tolak. Okey, apakah makna simbol ini? Okey, ini menunjukkan bahawa berkurang. Okey. Simbol ini membawa masuk berkurang. Pola dia ialah berkurang, corak dia berkurang ataupun tanda tolak. Dan apakah corak ataupun pola bagi tempoh masa daging dapat disimpan? Okey, kita tengok 1 hari, 1 bulan, 5 bulan, angka dia semakin bertambah, meningkat. Jadi kita buat anak panah ke atas menunjukkan angka ini ataupun pola ini bertambah ataupun menggunakan simbol tambah. Okey. Bergantunglah pada sekolah masing-masing. Sama ada nak menggunakan anak panah ataupun simbol tambah ataupun simbol-simbol lain yang biasa guru-guru kamu gunakan. Baik, kita dah kenal pasti corak, barulah kita boleh jawab. Baik, ada setengah sekolah dia suka menggunakan perkataan jika. Okey, jika, maka. Tapi yang paling cikgu nak ingatkan ialah perkataan awal ini mesti diletak pemboleh ubah manipulasi terlebih dahulu. Okey. Tak boleh terbalik. Maksudnya tak boleh murid letak pemboleh ubah bergerak balas dulu, di hujung dia baru pemboleh ubah manipulasi. Okey, mesti PUM terlebih dahulu diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Contoh dalam ayat ini, jika suhu berkurang, maka tempoh masa daging dapat disimpan bertambah. Okey. Bertambah. Kita guna warna ni. Bertambah. Okey, dapat? Okey, cikgu ulang. Jika suhu berkurang, nak panah turun bawah ni. Suhu berkurang, maka tempoh masa daging dapat disimpan bertambah. Mesti salin semua maklumat yang ada. Okey. Ada juga setengah sekolah ataupun murid suka menggunakan perkataan semakin. Tak jadi masalah. Okey. Semakin berkurang suhu. Ini berkurang suhu. Dia terbalik. Bukan terbalik apa? Terbalik letak dulu pola dulu. Dia letak pola dulu di sini. Okay, semakin berkurang suhu, semakin bertambah tempoh masa daging dapat disimpan. Okey. Atau lagi mudah kalau confuse, pening, bila masa nak guna jika, maka bila masa nak guna semakin. Paling mudah ayat macam ni je. Okey. Ada pola, ada pemboleh ubah. Okay. Ada pola berkurang diikuti dengan PUM, pola PUB. Ini pun murid akan mendapat 1 markah. Yang penting ada pola, ada PUM diikuti dengan pola dan ada PUB. Murid akan dapat 1 markah. Mudah kan untuk dapat markah? Jadi murid faham apa itu pola, corak, sama ada bertambah, berkurang dan juga kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dah tahu, dah faham, barulah boleh bina ayat hubungan. Dapat? Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan 5C. Sebelum kita sambung, silalah tekan butang subscribe di bawah dan tekan loceng.
Baiklah, untuk soalan 5C, nyatakan inference bagi tempoh masa daging R dapat disimpan. Baik, untuk soalan 5 ini, 1 markah akan diberikan sekiranya dapat menjawab dengan betul. Okey, kata kunci soalan ini ialah inference bagi tempoh masa. Baik, kita tengok semula daging R tadi Daging R ini tempoh masa rosak adalah selepas 5 bulan. Maknanya satu jangka masa yang lama. Kenapa? Soalan ni lebih tanya kepada kenapa daging R ini dapat disimpan untuk jangka masa yang lama. Okey, cuba murid teka. Kenapa? Okey. Lama ni 5 bulan ni. Okey, jom bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu beri di sini. Okey. Kerana daging R dapat disimpan paling lama kerana bakteria atau mikroorganisma tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. Okey. Suhunya sangat rendah sebab suhu dia adalah negatif 10 darjah Celsius. Jauh daripada takat beku. Takat beku ialah 0 darjah Celsius. Tapi ini lagi sejuk. Jadi oleh sebab itu, mikroorganisma ataupun bakteria tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. Itulah jawapan kita. Baik, kita terus kepada soalan D. Okey, soalan untuk soalan 5D. Nyatakan satu kaedah pengawitan yang sesuai untuk makanan berikut. Kita ada 2 jenis makanan di sini. Dan soalan 5D ini membawa kepada 2 markah, iaitu 5D1 1 markah, 5D2 1 markah. Soalan ini menghendaki murid menyatakan kaedah pengawitan makanan dan dia nak cuma 1 kaedah sahaja. Murid diminta menyatakan 1 saja, jangan nyatakan 2 atau 3. Sebab apa? Ni cikgu risau ni. Kalau murid menulis 2 jawapan, sekiranya 1 betul, 1 salah, nanti murid akan kehilangan markah. Tak ada markah langsung. 1 betul, 1 salah. Ingat kalau minta 1 sahaja. Baiklah, untuk soalan 5D1, cuba murid teka. Apakah kaedah pengawitan yang sesuai untuk ikan bilis? Kita nak jadikan bahawa ikan bilis ini tahan lebih lama. Boleh disimpan untuk jangka masa yang lama. Cuba murid tulis teka untuk ikan bilis. Biasa pergi pasar, ikut mak pergi pasar, beli ikan bilis dalam keadaan yang kering kan, kita tengok ikan bilis tu. Jadi kaedah yang sesuai untuk ikan bilis ialah pengeringan. Sebab dia dijemur di bawah cahaya matahari. Baiklah, selain pada pengeringan, murid dah jawab ni cikgu tanya, sekiranya ada pilihan jawapan lain. Apakah kaedah lain selain pada pengeringan? Ada tak? Pengetinan. Pernah tengok tak ikan bilis dalam tin? Ada biasanya sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis tu itu yang dah dimasukkan dalam tin pun boleh menyebabkan makanan ikan bilis ini tahan lebih lama dalam bentuk sambal ikan bilis. Mungkin murid boleh letak ataupun pernah tengok ibu-ibu letak ikan bilis simpan dalam peti sejuk ke, untuk tahan lebih lama pun boleh juga. Baik, bagaimana dengan telur itik? Apakah kaedah yang sesuai untuk mengawet telur itik ni supaya telur itik ni tahan lebih lama? Ini telur itik ni kalau masak lemak cili padi sedap ni, masak lomak ni. Boleh juga sebab ada kaedah pendidihan. Boleh masak telur itik ni, tapi tidaklah untuk jangka masa yang lama. Mungkin dalam 1 hari sahaja boleh bertahan kalau kita dah masak. Tapi kita nak jadikan dia tahan lebih lagi lama. Kita ada kaedah pengasinan. Pernah makan telur masin? Pernah telur masin, telur itik. Selain pada pengasinan, kita ada juga penjerukan. Sama juga pengasinan ni kita
letak kita bubuh garam yang banyak, ataupun kita merendamkan dalam larutan garam tepu. Larutan garam tepu ini bermaksud larutan garam yang pekat. Sebab mikroorganisma tidak boleh membiak pada larutan garam pekat. Larutan garam tepu. Itulah kaedah yang sesuai lah untuk telur itik. Okey, sekiranya murid berjaya menjawab dengan betul, murid akan mendapat 2 markah. Okey, selesai sudah soalan 5. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat info ataupun maklumat bagaimana nak menjawab soalan kertas 2. Hasil daripada penerangan-penerangan yang cikgu sampaikan tadi. Jadi sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kali ini, cuba perhatikan bahagian subscribe. Adakah masih berwarna merah? Sekiranya masih berwarna merah, cikgu mohon kamu tekanlah supaya dia menjadi warna kelabu. Tandanya sokongan anda kepada cikgu. Dan jangan lupa tekanlah butang like dan loceng. Sekiranya cikgu membuat video sains lagi lepas ini, kamulah orang yang pertama akan mendapat menonton video cikgu. Hingga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang untuk soalan seterusnya. Selamat belajar semua. Terima kasih atas sokongan anda.